Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang mana hadir pada kelas pada hari inilah. PDPR ni jarang Ya, lah. cikgu. Ya, okay. Sihat Dik? Sihat semua? Alhamdulillah, sihat cikgu. Allah. Sihat cikgu. Kacak ya Haziq ya. Potong. Okey, kita teruskan lah. Semua dah makan ke? Belum dah. Dah cikgu. Dah? Okey, bagus semua ni. Jadi saya harap semua pun bersedialah untuk kelas kita pada kali ni. Dan cikgu rasa topik kali ni agak menarik kerana cikgu telah bawakan sesuatu yang bahan yang sangat eksklusif. Yang mana saya rasa semua akan berminat lah dengan bahan yang cikgu akan bawakan ni. Jadi semua dah bersedia ke? Sedia cikgu. Bersedia cikgu. Sedia ke? Sedia. Sedia. Sedia cikgu. Cikgu Cepat tak cikgu. dengar. Kami Okey. excited. Okey, excited. Beres. Boleh. Okey, kita teruskan dengan topik kita hari ni. Tahu tak topik kita pada hari ni tentang apa? Baca kita punya tajuk tu. Unit 1, Saya. Oh, nak baca? Boleh. Ili, boleh. Rajin betul lah. Sila. Unit 1, jiran tetangga. Okey, unit 1 jiran tetangga. Apa itu jiran sebenarnya? Okey, cikgu beritahulah. Okey, jiran sebenarnya mendefinisikan ataupun dimaksudkan sebagai orang yang berada di sekeliling rumah kita. Contohnya makcik yang berada di sebelah rumah ke, pakcik depan sana ke, dan sebagainya. Dan semua orang itu dikira sebagai jiran. Jadi perlu ke kita berbuat baik kepada jiran? Perlu. Sebab jiran yang baik membawa mufakat. Okey. Cuba kita lihat gambar yang dibentangkan tersebut. Apa yang dibawakan ataupun apa yang intipatinya yang kamu nampak? Makcik baju pink sedang menyapu sampah. Mereka sedang bergotong royong kan? Bersama-sama Ya. membersihkan kawasan kejiranan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu teruskan kepada bahan yang menarik yang cikgu maksudkan tadi. Semua dah bersedia kan? Okey, kita teruskan. Boleh cikgu. Boleh, okey. Omar dan Hana. Okey, jom kita nyanyi bersama. Tak? Boleh? Tolong beri buah-buah ni kepada jiran kita. Jiran? Ustaz Musa, Pakcik Yahya dengan Pakcik Ida tu jiran kita. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua apa jiran? Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam semua. Kami bawa buah dari mama. Wah, terima kasih. Mari semua. Mari pergi melawan Pakcik Yahya. Pakcik Yahya. Kerana Pakcik Yahya tidak sihat. Ya ke? Mari-marilah Ustaz. Kita pergi sekarang. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Ustaz nak bawa makanan untuk mereka. Semua boleh nyanyi ya, tapi tak apalah tutup mic. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua apa jiran? Assalamualaikum Makcik Ula. Waalaikumsalam semua. Kami ada buah untuk Pakcik Yahya dan Makcik Huda. Pakcik Yahya, makanlah buah ini untuk sihat. Terima kasih. Bila panas tu kuat. Wah. Pakcik Sina dan minum. Nanti silakan makan. Nanti dulu Omah Hana. Kenapa? Potongkan dulu barulah mudah dimakan. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Menarik tak video tu? Menarik cikgu. Okey, menarik kan? Menarik. Menarik. Okey, cuba kamu perhatikan.
Apa yang ada dalam video tu? Okey, cikgu tanya. Apa yang kamu nampak dalam video tersebut? Apa yang Omar dan Hana buat? Boleh bagi jawapan sedikit? Omar dan Adik nak Hana. jawab tu cikgu. Saya cikgu. Oh ya, adik. Omar Boleh, dan sila Hana adik. beri buah kepada pakcik, kepada jirannya. Betul. Maksudnya dia berbuat baik kepada jiran. Jadi apakah kepentingan berbuat baik kepada jiran? Dapat pahala. Betul, dapat pahala, Syurga. masuk syurga dan sebagainya. Ya Kehidupan Aziz? sejahtera. Memupuk semangat kejiranan cikgu. Ya, betul. Bijak Aziz ya. Memupuk semangat kejiranan. Betul, 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 betul. Okey, dalam kita berbincang berkenaan dengan jiran ni, kamu semua nampak tak perkataan yang kita kategorikan sebagai kata nama am? Boleh bagikan contoh tak? Jiran. Betul, jiran. Lagi? Lupa tu cikgu. Lupa. Okey, tak apa. Betul lah tu. Jiran. Jadi semua-semua apa ni? Yang kita nampak tadi tu kebanyakannya ada kata nama am kan? Betul tak? Betul, cikgu. Betul cikgu. Ada lagi ke contoh lain? Buah kan? Kalau Umar tu cikgu, Umar tu bukan kata nama am kan cikgu? Omar. Betul. Omar. Bukan kata nama am. Betul. Sebab tu adalah nama. Nama adalah kata nama? Kata nama khas. Kan? Betul, nama khas. Betul tu. Okey. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita lah pada hari ini. Kita masuk terus kepada pembelajaran hari ini bertemakan semangat kejiranan. Jadi jom kita belajar. Jom. Baiklah semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Oh, Okay. Kenalkan saya siapa? Waalaikumsalam. Kenal cikgu. Cikgu Wana. Kenal. Nama saya. Bagus. Siapa yang kenal tu? Cikgu asal orang besut kan? Saya tahu. adik cikgu adik. Betul. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya kamu semua. Siapa tahu golongan kata ni ada berapa? Siapa tahu? Ada 4 cikgu. Siapa tu? Haziq. Jawab. Saya, Apa yang ada dalam 4 tu Haziq? Kita ada berapa? Kita ada 4. 4 tu apa? kita ada kata nama cikgu. Lagi? Kata kerja. Kata kerja lagi. Kata adjektif. Okey, satu lagi. Kata tugas cikgu. Ya, bagus. Bijak Haziq. adik. Aziz. Orang lain tahu ke? Semua tahu ke golongan kata ada 4? Tahu cikgu. Tahu cikgu. Ya, bagus. Okey, golongan kata ada 4. Cuma hari ini cikgu nak ajar golongan kata nama am. Jadi, golongan kata nama am ni dia berada di bawah kategori mana? Kata kerja, kata tugas, kata adjektif ke kata nama? Kata nama Kata cikgu. nama. Kata nama. Ya, betul, kata nama. Okey, mari kita tengok. Apa maksud kata nama am sebenarnya ni? Okey, siapa nak baca? Apa itu kata nama am? Saya cikgu. Okey, Haziq baca. Kata nama am ialah perkataan yang menunjukkan benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa dan tidak bernyawa. Dalam ayat kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Ya, betul. Kata nama am ialah perkataan yang menunjukkan benda atau perkara yang umum sifatnya. Umum ni macam mana umum? Pak Ali tu umum ke khusus? Contoh, Umum kalau kan sebut cikgu? Pak Ali. Ya, cikgu Pak Ali tu umum Fatin? Khusus kalau cikgu. umum khusus lah cikgu jawapannya. Ya, khusus. Khas. Kita kenal tu Pak Ali. Pak Ali hanya ada seorang je, Pak Ali tu je. Kalau cikgu sebut dia Umum. pun khusus juga Fatin. Dia. Khusus. Tunjuk dia. Ya. Khususlah Fatin. okey. Alah Fatin ni. Okey, kalau cikgu sebut kereta. Khusus ke umum? Umum cikgu, umum.
Ya umum sebab kita tak tahu kereta yang mana. Kalau ada 10 kereta, cikgu sebut kereta. Kita tak tahu kereta merah, kereta putih, kereta biru. Betul tak? Betul cikgu. Ya betul. Okey, kata nama am ni bersifat umum. Kata nama am digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang tidak bernyawa dan bernyawa. Yang bernyawa apa di atas muka bumi ni? Apa yang bernyawa? Manusia cikgu. Lili. Manusia lagi? Haiwan. Binatang. Haiwan. Kata nama khas. Ya, haiwan. Benda. Benda Bernyawa ke? bukan tidak cikgu. Haiwan. Cikgu. Tumbuhan. Oh, Manusia benda Arut. tidak bernyawa cikgu. Ya. Okey, kalau tidak bernyawa? Benda dan tempat cikgu. Ya, kita tengok ya. Tetapi cikgu nak pesan dalam ayat kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Kecil. Kalau kata nama am di hadapan, huruf kecil ke huruf besar? Huruf Huruf besar. besar. Ya, betul, huruf besar. Kalau di tengah-tengah, Huruf kecil cikgu. Kecil. huruf kecil. Okey, kejap kita tengok kata nama am yang bernyawa ni macam mana. Okey, kita tengok. Kata nama am yang bernyawa ialah manusia dan haiwan. Manusia contohnya keluarga kita. Ibu, ayah, adik, kakak. Okey, kalau di sekolah ada guru. Kalau di padang ada petani. Di sekolah pula ada murid. Dan contoh lain lagi ialah pekerja. Okey, anggota badan kita pun dikira kata nama am. Tangan, kaki, dagu, telinga. Okey, kita tengok haiwan. Haiwan, gajah, kura-kura, penyu, semuanya bernyawa. Jadi cikgu nak kamu senaraikan 3 perkataan yang menunjukkan kata nama am dalam kategori yang bernyawa. Okey, siapa nak senaraikan? Bagi cikgu 3. Tak kisahlah haiwan ke manusia ke, bagi 3. Saya nak cuba cikgu. Okey Haziq, bagus. Cuba. Kita ada manusia, Manusia ya, gajah gajah, dan juga pokok cikgu. apa? Pokok. Pokok bukan manusia. Oh, bukan ya cikgu. Bukan, pokok bukan manusia, pokok bukan haiwan. Pokok adalah tumbuhan. Kalau Fatih nak bagi tandas juga tak boleh cikgu. Fatih senaraikan dulu, baru Fatih pergi tanda. Senaraikan 3. 3 untuk yang bernyawa kan cikgu. Ya. Kalau kat sini tak ada nenek, Okey, bagus. Lagi? datuk, Lagi? doktor Okey, betul. yang bernyawa. Okay, kita tengok pula satu tidak bernyawa. Okey, yang tidak bernyawa, kata nama yang tidak bernyawa dikategorikan kepada 3. Benda, tumbuhan dan tempat. Benda contohnya kereta, motosikal, sikat rambut, pinggan. Tumbuhan yang macam awak kata bernyawa tadi, pokok, bunga, rumput, hutan. Dan yang ketiga ialah tempat. Pasar, kedai, kafeteria, padang, bilik tidur dan rumah. Betul lah, dalam sains memang tumbuhan itu bernyawa, tetapi dalam bahasa Melayu, tumbuhan dikategorikan dalam kategori yang tidak bernyawa sebab dia tak bergerak. Okey? Faham semua? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, cikgu nak Ili sebab Ili suruh Fatin tadi. Cikgu nak Ili senaraikan 3 perkataan yang menunjukkan kategori kata nama am yang tidak bernyawa. Cuba Ili senaraikan 3. Sila Ili. Saya dah cuba. Ibu dah batin. Ili. Tudung. Okey, tudung. Tudung tu bawah Semak. kategori apa Ili? Tudung. Benda. Okey, benda. Lagi? Tumbuhan. Apple. Betul. Tempat. Istana. Betul. Pandai Ili. Tepuk tangan untuk Ili. Yeay. Okey, Hebat kita ni, pergi Ili. pula. Faham ya semua kata nama am ada kategori bernyawa dan Tidak bernyawa. Tidak bernyawa. tidak bernyawa. Okey, kita pergi kepada jenis kata nama am. Okey, jenis kata nama am ada 2 iaitu konkret dan abstrak. Kata nama am konkret menunjukkan sesuatu yang nyata
dan boleh disentuh. Kata nama am konkret hanya melibatkan kategori kata nama yang tidak bernyawa. Kita tidak sebut manusia. Manusia dan haiwan adalah bernyawa. Dan kita lihat pula kepada abstract. Kata nama am jenis abstract. Kata nama am digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak nyata. Kata nama am abstract juga hanya melibatkan kategori yang tidak bernyawa. Sama dengan konkret, cuma apa yang bezanya abstract ni kita tak boleh nampak. Siapa sini boleh nampak bahagia? Tak boleh Tak cikgu. Boleh cikgu. Tak boleh nampak tak kedamaian? Oh, tak boleh cikgu. Tak boleh Tak cikgu. boleh. Okey, itu adalah abstract. Faham ya? Konkret dan abstract? Faham. Faham cikgu. Okey, bagus. Faham cikgu. Kalau kamu faham, kita tengok satu-satu contoh ya. Okey, kata nama am konkret. Contoh perkataan di sini, keluli, jambatan, pelabuhan, lautan, kapal, sungai. Perkataan tersebut ialah kategori bawah kata nama am jenis Konkret cikgu. Konkret. konkret. Kita tengok contoh ayat. Ayah saya bekerja di pelabuhan. Dekat sini ada dua kata nama am. Tapi kenapa cikgu merahkan yang pelabuhan sahaja? Sebab yang merah tu kata nama am konkret cikgu. Ya, betul. Ayah pun kata nama am tapi ayah bukan kata nama am jenis konkret. Konkret. Okey, kita lihat pula kepada kata nama am jenis abstract. Okey, contoh mimpi. Kita boleh nampak ke mimpi? Kita boleh sentuh mimpi kita? Tak boleh cikgu. Tak boleh cikgu. Boleh? Tak boleh cikgu. Tidak. Tak boleh. Okey, roh pun kita tak boleh sentuh tadi. Kita ada demokrasi, kita ada perpaduan, kita ada penyalahgunaan. Kita tengok dalam ayat. Semangat perpaduan mestilah diterapkan dalam diri setiap rakyat sejak kecil. Di sini banyak cikgu rasa kata nama am, tapi kenapa cikgu highlightkan warna merah iaitu perkataan perpaduan? Kenapa cikgu merah perkataan perpaduan? Sebab tu kata nama am abstrak cikgu. Kita tak boleh nampak Ya, abstrak tu macam betul. mana. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Seorang lelaki telah ditangkap oleh polis akibat penyalahgunaan dadah. Lelaki ini penyalahgunaan dadah. Kita boleh nampak ke penyalahgunaan dadah? Kita tak nampak kan penyalahgunaan dadah. Kita cuma nampak lelaki tersebut ditangkap oleh polis. Okey, faham ya semua? Faham cikgu. Okey, cikgu nampak awak senyap je ni. Jomlah kita main. Boleh ya? Oh, boleh cikgu. Jom cikgu. Okey. Okey, jom. Cikgu Fatimah? Ya, kejap ya. Okey. Cikgu tak nampak kan kamu semua, jadi kalau nak jawab buka mic je eh. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni semua sihat ke? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey, tadi Cikgu Wana terangkan tentang kata nama am kan? Semua ingat kan? Ingat cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu, jadi hari ni kita akan main sedikit quiz. Nak main tak? Nak cikgu. Boleh cikgu. Okey, baguslah. Semangat ya. Okey, kita akan main quiz dan kita akan buat sedikit latihan. Okey, kita ada dua quiz iaitu quiz betul atau salah dengan quiz pelbagai pilihan. Dan latihan pula kita ada latihan untuk cari kata nama am. Okey, kita teruskan quiz pertama. Cikgu teruskan dengan betul atau salah ni? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, kita pergi ke quiz betul atau salah. Ni soalan yang pertama ya. Cikgu baca soalan dia. Tentukan sama ada perkataan yang bergaris merupakan kata nama am atau tidak. Okey, siapa nak baca dan siapa yang volunteer untuk jawab? Saya cikgu. Siapa tu, Haziq ke? Kalau Ya, salah saya nak cikgu. jawab. Oh, nak pilih. Tak apa. Kita akan ada quiz yang lain. Sabar ya. Haziq boleh jawab ya. Boleh baca dan jawab. Boleh cikgu. Encik Hussein membawa keluarganya ke Taman Rekreasi. Betul atau salah? Betul cikgu. Betul. Betul. Jawapan saya sama juga. Betul. Betul. Betul ni?
Betul, Okey, cikgu. kita tekan betul ya. Okey, betul. Baguslah. Semua bijak-bijak lah nama cikgu. Okey, kita tengok kenapa betul. Okey, kita tengok perkataan bergaris ini. Apa perkataan bergaris itu? Taman. Taman, cikgu. Taman. Taman kita tahu betul kan kata nama am. Kata nama am apa tu? Abstrak ke? Konkret ke? Konkret, Konkret cikgu. cikgu. Betul. Konkret. Sebab apa konkret tu? Sebab dia Kita boleh sentuh. Kita dia boleh boleh sentuh. Betul. Bukan tempat cikgu. Betul. Kita boleh sentuh, kita boleh lihat. Okey. Okey, macam semua dah betul soalan ni. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Betul atau salah juga kuis betul atau salah soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Siapa pula nak jawab? Tadi Adib ada, rasanya ada Adib tadi. Ada, cikgu. Adik nak cuba cikgu. Adib boleh baca Boleh. and then jawab. Dan seterusnya. Aina dan Hadif menolong membawa bungkusan milik jiran mereka. Okey. Betul, kita tengok perkataan bergaris tu menolong. Betul ke menolong tu kata nama am? Bukan, cikgu. Salah. Bukan. Okey, Saya rasa salah lah cikgu. salah juga. Betul ni semua yakin salah? Saya pun Yakin rasa cikgu. Saya yakin salah Okey, cikgu. kita tekan salah kita tekan salah. Okey, betul juga. Tanya, jawapan anda tepat. Kita tengok. Kenapa salah? Okey, kita tengok kenapa salah. Menolong ni kata apa? Golongan kata apa? Siapa tahu? Kata kerja cikgu. Oh, bagus. Kata kerja betul. Okey, dalam ayat ni cikgu letakkan kata nama am. Kamu semua boleh cari tak kata nama am tersebut? Jiran cikgu. Okey, jiran. Satu lagi. Bungkusan cikgu. Ialah Bungkusan, kata cikgu. ganti nama. Bungkusan cikgu. Bungkusan. Ya cikgu. Betul. Bungkusan dengan jiran. Jiran ni ialah kata nama am bernyawa. Bungkusan kata nama am tidak bernyawa. Okey, kita pergi ke kuis seterusnya iaitu pelbagai pilihan. Okey. Pilih kata nama yang sesuai bagi ayat di bawah. Tadi Adib dengan Anis dah jawab dah. Yang ni siapa boleh nak jawab? Izati Asia ada? cikgu, Asia. Asia ada? Ada cikgu. Dia masuk lambat. Oh, masuk lambat. Asia boleh jawab ke? Boleh. Boleh. Okey, Asia baca. Lepas tu jawab. Pergi ke rumah jiran sambil menuntun. Cikgu, basikal. Okey, Asia pergi basikal. Fatin cikgu, Fatin. Fatin Nadia, okey. Menuntun basikal cikgu. Menuntun basikal, okey. Kita tengok ya betul atau tidak. Okey, betul. Tahniah. Semua pandai ni. Okey, kita tengok. Kenapa kereta api tak guna menuntun? Saya nak terangi kenapa menuntun kita guna untuk basikal. Menuntun ni sinonim dengan menaiki tapi kita guna menuntun ni hanya untuk basikal. Macam tak bolehlah menuntun kereta, menuntun kereta api tidak boleh lah. Kalau macam kereta menaiki, kalau motosikal siapa tahu? Membonceng cikgu. Betul, membonceng. Okey, awak semua perasan tak yang jawapan ketiga-tiga jawapan ni ada persamaan? Apakah persamaan tersebut? Kata nama am cikgu. Ya, okey. Apa? Kata nama am. Betul, kata nama am. Semua ketiga ni ialah kata nama am tetapi untuk ayat ini yang sesuainya adalah basikal. Okey, semua faham? Faham cikgu. Okey, bagus. Semua bagus. Semangat Faham. Ya, bagus. Okey. Boleh cikgu pergi ke soalan yang seterusnya? Boleh cikgu. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya ya. Baiklah. Okey, siapa lagi tak jawab tu? Boleh jawab. Siapa lagi tak jawab? Cikgu, jap. Izati. Saya cikgu. Izati ada rupanya. Lama tak dengar suara Izati.
Izati boleh baca dan jawab? Boleh cikgu. Okey, baca. Encik Hussein berbual-bual dengan jiran tetangga. Okey, jiran tetangga. Okey. Izati jawab jiran. C kan? Ya cikgu. Okey, siapa lagi seorang lagi? Aina ada Aina? Sini. Ada Aina. Boleh jawab. Tadi Izati jawab jiran. Aina pula? Kena baca sekali ke cikgu? Boleh nak baca pun boleh. Okey, saya bacalah. Boleh. Saya nak tunjukkan kemahiran saya. Oh, boleh. Perasan Aina. Oh, bagus. Semua nak baca ni. Semangat. Mesti. Encik Hussein berbual-bual dengan isteri tetangga kot cikgu. Isteri tetangga, okey. Aina jawab isteri, Izati jawab jiran Nak cikgu tekan isteri ke jiran dulu? Isteri. Isteri, okey. Kita tekan isteri dah. Okey, 1, 2, 3. Alah, salah lah Aina. Alah. Tak apa. Kita boleh cuba lagi. Saya kira Izati lah, jiran. Boleh. Kita tengok ya jawapan jiran. Okey, tahniah. Jawapan anda tepat. Jiran, betul, jiran. Okey. Tadi jawapannya jiran kan. Ketiga-tiga ni semua kata nama. Kata nama apa? Kata nama bernyawa atau tidak bernyawa? Kata nama bernyawa atau tidak bernyawa? Bernyawa cikgu. Okey. Bernyawa sebab semuanya manusia kan, dalam kategori manusia. Jadi semua kata nama ini ialah kata nama bernyawa. Okey, kita pergi kepada latihan pula. Untuk latihan, jom kita cari kata nama dan bina ayat. Okey, kita cari kata nama berdasarkan gambar dan petikan ini. Seterusnya kita akan bina ayat berdasarkan kata nama yang kita jumpa tadi. Boleh? Boleh cikgu. Okey, daripada gambar ni, apa kata nama yang kita boleh jumpa, kita boleh nampak? Basikal. Ada basikal cikgu. Adik. Basikal. Lepas tu? Adik. Rumah. Apa? Rumah cikgu. Rumah. Ili kata apa tadi? Adik. Adik. Okey, boleh adik. Ada apa ibu lagi? cikgu. Apa? Ada ibu cikgu. Ibu. Okey. Tu sayur, ikan, ayam, telur. Oh, banyak Ili cakap sayur, ikan. Apa lagi? Banyak dah rasanya yang kamu semua sebut. Kereta, rumah, adik, ibu. Boleh juga lelaki. Lepas tu kita cari dalam petikan pula. Dalam petikan, siapa nak baca petikan ni? Saya. Siapa tu? Aina ke? Ya, sebab saya nampak ada nama saya. Oh, betul. Ada nama Aina lah. Aina baca. Okay. Aina baca. Sekali lagi saya tunjuk kemahiran saya. Kemahiran baca. Okay, Aina boleh teruskan? Okey. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Mina berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Okey, bagus Aina. Bagus. Intonasi pun bagus. Daripada petikan ni, daripada petikan yang Aina baca ni, apa kata nama yang awak jumpa, awak semua jumpa? Jiran. Jiran. Okey, betul.
Sorry. Rumah cikgu. Kebun tu bukan cikgu kan? Mana kebun? Bukan. Betul tak? Kebun tu bukan. Sebab kebun komuniti tu nama tempat. Dia khusus. Kalau kebun saja, betul. Kata nama. Okey. Jiran, rumah, mana rumah? Rumah, okey. Okey, rumah. Cikgu. Okey. Bungkusan. Rumah, bungkusan. Apa lagi? Banyak ni. Sayur. Sayur. Lagi? Ikan. Ya, betul. Ayam. Telur. Betul. Semua betul. Okey. Apa lagi? Ada 2 lagi tak silap cikgu. Barangan. Apa tadi? Barangan. Betul. Okey, dah. Sebenarnya warga emas pun merupakan kata nama am. Oh ya ke? Ya. Tapi dia ada 2 cikgu. Dia ada 2. Dia walaupun ada 2 patah perkataan, tapi dia kena gabungkan. Warga emas tu merupakan satu maksud. Macam taklid, macam warga lain maksud kan, emas pun lain maksud, tapi bila digabungkan dia akan jadi maksud yang lain. Ni warga emas ni kata nama am bernyawa ke tidak bernyawa? Warga emas. Cuba tanya Warga emas bernyawa cikgu. Siapa jawab tu? Haziq kan? Saya cikgu. Betul. Warga emas tu kata nama bernyawa. Okey. Kita dah jumpa kan daripada gambar, daripada petikan kata nama am tu kan. Jadi cikgu nak kamu semua bina ayat berdasarkan perkataan berdasarkan kata nama am yang kamu jumpa tadi. Boleh tulis dalam kat komen ya. Di ruang komen. Okey. Boleh tulis ya. Fatin sentiasa mendapat bungkusan JNT daripada kekasihnya Ki. Wow. Okey, tengok kepada jawapan semua kan. Kita buat ayat tadi. Okey, ayat daripada Ili. Fatin sentiasa mendapat bungkusan JNT daripada kekasihnya Ki. Sangat menarik. Okey, Fatin pula. Rumah saya yang besar itu berada di atas bukit. Betul. Daripada Anis pula, Adib menangis kerana rumah dia terbakar. Main rumah je semua. Okey. Haziq pula menonton basikal menjadi minat Ili. Daripada Aina, kereta ayah berwarna merah. Aisyah pula, Izwana menangis kerana kehilangan kekasihnya. Okey, dan terakhir jawapan yang cikgu terima pada hari ini adalah daripada Nur Izzati, iaitu Ili menangis kerana jatuh basikal. Okey, tepuk tangan semua jawab dengan betul. Memang terbaik, memang mantap. Cikgu suka. Okey, berjayalah kelas kita hari ini. Sangat-sangat menarik. Okey. Sebelum kita mengakhiri kita punya kelas, biarlah cikgu rumuskan sedikit apa yang kamu semua dapat. Okey, yang pertama, aspek bahasa yang kamu semua mainkan tadi. Okey. Memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks. Kamu semua dah menggunakan kata nama am dalam ayat yang kamu bina mengikut konteks yang betul. Cikgu memerhati dan cikgu menilai semua ayat yang diberikan dan semua jawapan adalah dalam keadaan yang betul. Jadi tahniah kepada semua yang menggunakan kata nama am dengan betul. Dan kita belajar bahawa kata nama am ni terbahagi kepada 2, iaitu kata nama am konkret dan juga abstrak. Betul? Betul kan? Betul. Okey, seterusnya tak lain tak bukan semangat kejiranan. Ibu bapa dan kaum keluarga, saudara terdekat, jiran tetangga, sayang menyayangi, bertegur sapa, ketulusan ikatan sepanjang usia. Betul tak? Apa yang penting? Kita punya ikatan sepanjang usia dengan jiran tetangga. Kenapa jiran penting? Sebab jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tak kala kita berada keseorangan di perantauan maupun di mana-mana sahaja, kerana jiran berada di sebelah tangga kita. Okey, kenapa kita perlu sayang kepada jiran?
supaya kita dapat membina semangat ataupun kejiranan. Kita dapat membina ukhuwah yang kuat, yang kukuh. Dan kita digalakkan bertegur sapa. Betul tak? Kamu semua dah bertegur sapa ke belum ni dengan jiran-jiran hari ni? COVID cikgu. COVID. Okey. Boleh. Bergaduh dengan jiran saya cikgu. Itu tak elok. Jadi apa yang penting kita kita tegur sapa dengan jiran kita. Kita cakap, Assalamualaikum pakcik. Pakcik adalah jiran terbaik saya. Sambil-sambil kita guna kata nama yang kita belajar tadi. Bagus. Jiran kan? Okey. Betul. Okey, seterusnya adalah nilai murni. Saya tengok tadi kamu semua memang terbaik. Prihatin, tanggungjawab, menjawab tugasan yang diberikan oleh kami semua, guru. Kamu semua menjawab soalan, membuat, membina ayat dan sebagainya yang mana ditugaskan kepada kamu dengan perasaan yang seronok, dengan perasaan yang gembira dan bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan. Dan nampaklah kesungguhan yang ditunjukkan oleh semua yang berada pada kelas kali ini. Okay. Dan ketelitian semasa menjawab kata-kata nama am. Mungkin yang terakhir ni boleh kot semua memberikan satu perkataan kata nama am sebagai penutup kita pada kelas hari ini. Boleh mula siapa-siapa je. Fatin ke? Untuk kita cek balik. Okey. Fatin ke? Siapa-siapa? Okay, Fatin cikgu. Saya nak bagi kata nama buku lah cikgu. Buku. Okay, Sebab saya suka membaca. Betul. Seterusnya. Orang lain. Ili cikgu, Ili. Ili, sila Ili. Periuk Ili, periuk. Periuk. Wow, Ili suka memasak ya? Betul. Cikgu. Okey, seterusnya yang terakhir. Bolehlah yang terakhir. Siapa-siapa? Oh, Aina. Oh, Aina ni bukan yang hebat tadi. Okay, sila Aina. Okey. Sebab saya hebat, saya nak bagi kata nama katil. Sebab hobi saya tidur. Mantap. Okay, kurangkan tidur. Bersapalah dengan jiran. Itu sahaja daripada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan salam kejiranan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.